Kembali berbicara dalam Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Adi Herman. Kita boleh tonton di FB Live juga, boleh komen-komen dan sebagainya, beri maklum balas dan sebagainya. Okey, tadi kita berbicara tentang isu di Palestin, konflik yang terbaru, perkembangan terkini, serangan Iran ke atas Israel. Tapi jangan kita lupa juga prinsip maqasid syariah yang kita pegang di Malaysia. Dan hari ini kita nak zoom in sikit tentang prinsip salah satunya daripada prinsip maqasid syariah. Kita ada banyak, ada menjaga nyawa, menjaga keturunan, dan kita nak fokus hari ini adalah menjaga harta. So pay attention, dengar betul-betul. Saya bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur selaku Timbalan Pengarah Akademi Pemikiran Turath. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, ini penting ni topik kita ni, jaga harta ni kan. Ya, insya-Allah. Orang Malaysia kan banyak harta. So kena cakna apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu ialah harta ni kan kadang-kadang bila banyak harta ni kan kita dituntut untuk bersedekah, berinfak sebagainya kan. Jadi soalan pertama saya lah, sudut pandang agama Islam tentang harta itu sendiri, pemilikan harta itu sendiri. Baik. Bismillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa tabi'a hudahu wa ba'du. Jadi khususnya sidang penonton muslimin muslimat rahimakumullah, bila kita lihat tentang sudut pandang Islam terhadap harta ini, kadang-kadanglah kita sebut mungkin ada sebahagian yang melihat harta itu dipandang bahawa agama memandang secara serong ataupun memandang secara negatif terhadap pemilikan harta ataupun pemilikan kekayaan. Betul. Sebenarnya perkara ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Ashur, Ibnu At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah dalam karangan beliau tentang maqasid syariah ini. Bila dia huraikan tentang maqasid hifzul mal, penjagaan harta ini, tuan Syekh sebut sebenarnya dalam Islam harta itu berada pada tempat yang penting dan juga berada pada kedudukan yang terpuji. Okey. Ini kita dapat lihat daripada dalil-dalil yang banyak dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Kita bawa sebahagiannya sebagai contoh. Saya kata bila diletakkan rukun Islam yang ketiga itu zakat, itu menunjukkan kedudukan harta yang cukup besar dalam Islam. Sebab dia berada pada rukun. Dan kalau tidak ada harta, maka tak terlaksanalah perintah zakat. Betul. Begitu juga kalau kita lihat dari segi galakan untuk melakukan, kita panggil amal-amal kebajikan. Kita bicara sekarang tentang saudara-saudara kita di Palestin. Tentulah kalau kita tidak ada harta, bagaimana kita nak membantu keperluan dan juga hajat saudara-saudara kita di sana. Bahkan untuk yang kita, kalau kita bincang pada sudut konteks kita sendiri di dalam negara kita pun, dengan hartalah barulah tertegaknya keperluan diri. Betul. Dan segala perintah-perintah Allah. Sebab itulah Tuan Syekh bawa beberapa contoh. Allah Ta'ala sebut tentang persoalan rezeki, harta dan kekayaan sebagai kurniaan daripada Allah. Contohnya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Allahu yabsutur rizqa, Allah Ta'ala lah yang melapangkan rezeki liman yasha, bagi orang-orang yang dia kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Jadi ini kurniaan daripada Allah. Begitu juga ada sebuah hadis yang saya ringkaskan, mungkin masa kita. Sahabat-sahabat datang mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya raya ada harta ni, mereka dah tinggal kami dengan ganjaran pahala sebab mereka boleh pergi haji, kami tak boleh pergi haji. Mereka boleh sedekah, kami tak boleh sedekah. Ni sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala berikan sedikit ujian dari segi kekurangan pemilikan harta ni. Jadi Rasulullah ajarkan satu amal yang bila buat itu, Rasulullah kata akan boleh kita panggil apa, boleh compete, boleh lawan, boleh tinggal orang lain yang buat. Bersaing. Allah ajarlah tentang apa, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan dilengkapkan yang ke-100 itu selepas solat fardu. Allah kata yang ini boleh menandingi. Jadi bila dah Rasulullah ajar begitu, balik pula mengadu Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya tu tahu pula amalan ni. Depa pun jadi kami dah kena tinggal baliklah. Apa yang Rasul kata, zalika fadlullah, itu kurniaan Allah, yutihi may yasha. Allah Taala puji tentang pemilikan harta. Cuma kenapakah yang ni menarik disebut oleh Syekh Ibn Ashur, dia kata kenapakah tidak ada ataupun kurang ayat-ayat Quran ataupun dalil-dalil daripada hadis yang secara soreh, maksudnya secara direct galakkan untuk mengumpul dan membanyakkan harta ni. Syekh kata sebab
dia nak mengimbangi daripada apa yang ada dalam keinginan manusia itu sendiri. Sebab dalam fitrah ciptaan manusia ni Allah Taala dah berikan perasaan cintakan kepada kekayaan, sukakan harta. Jadi kalau yang dalam nafsu dan jiwa sudah ada kekuatan itu, ditambah pula dengan ayat-ayat Quran yang secara jelas suruh kumpul harta, jadi dia akan jadi berlebihan ni kan. Jadi sebab tu kita lihat dalam bab harta kita dapat banyak ayat Quran dan hadis yang mengimbangi fitrah tadi. Dia bagi amaran, bagi peringatan. Jadi amaran dan peringatan itu bukanlah untuk memburukkan pemilikan harta, tetapi sebagai mengimbangi supaya tahu harta ini perlu dihasilkan, perlu dikembangkan sebab ada manfaat dan keperluannya. Tetapi kena beringat, sebab bila dah masuk dalam harta ni sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, Allah Ta'ala gambarkan harta ni ataupun buat perbandingan harta ni dengan air, dengan hujan. Disebut kenapa hikmah digambarkan dunia ataupun harta ni dengan air. Beberapa sebab lah diberi, tapi salah satu yang saya kata sebab air ni bila kita dah kena pasti akan basah. Kalau tak lemah pun tapi tetap akan basah. Jadi begitulah Islam ni sangat seimbang. Allah Ta'ala berikan syariat panduan melalui Rasulullah SAW ni sangat seimbang pada kita. Dia menggalakkan kepada pemilikan harta tetapi juga memberi peringatan. Jadi kedudukan jelas, kedudukan pemilikan harta dan kekayaan adalah satu perkara yang penting dan berada pada kedudukan yang kita sebut sebagai kedudukan yang mulia dalam Islam. Sebab kita ni bila cakap tentang apa soal harta ni kan kadang-kadang dia ada keperluan dan juga kehendak. Yang kehendak tu yang kita kena hati-hati sikit tu. Kehendak tu lah yang merupakan macam Ustaz sebut tadi, lebih kepada apa yang fitrah kita lah, nak kekayaan, nak harta, nak kumpul wang ringgit dan sebagainya kan. Ustaz, macam mana bentuk penjagaan dan pemeliharaan harta tu yang dalam yang dianjurkan oleh Islam lah, sebab menjaga harta ni mungkin dalam sudut penghasilan harta tu sendiri macam mana? Ya, baik. Kalau kita simpulkanlah bagaimanakah Islam ni melalui perintah-perintah Allah, bagaimana Allah Ta'ala kita sebut kehendak Allah terhadap kita dalam hubungan kita dengan harta ni, kita lihat perintah-perintah Allah dalam syariat Islam tu ada perintah yang berkaitan dengan galakkan kita menghasilkan harta yang belum kita miliki. Sebab apa? Sebab harta yang dimiliki oleh seorang individu ianya akan beri manfaat kepada individu dan dia juga sebenarnya akan beri manfaat pada umat. Sebab dia bukan sekadar manfaat pada diri dia saja. Sebab macam kita sebut tadi, dengan kekayaan lah kita dapat membantu yang orang susah. Kita dapat, harta kalau dia tak bantu orang susah sekalipun, dia berbelanja, maka harta itu akan bergerak pergi kepada pihak yang lain. Jadi ada penjagaan harta dari sudut mendorong ataupun menggalakkan penghasilan harta. Kemudiannya ada galakkan selepas daripada penghasilan, kita akan dapati juga ada perintah-perintah yang menganjurkan untuk mengembangkan harta tadi. Tidak sekadar mewujudkan, menghasilkan. Kemudian bila dah masuk beku ataupun buku, tidak. Islam menggalakkan mengembangkan harta. Kemudian selepas dah berkembang harta itu, ada juga penjagaan yang melibatkan memelihara daripada dia hancur dan binasa. Jadi kita akan tengok dulu yang peringkat yang pertama, kita tengok bagaimanakah syariat Islam ni menjaga harta dari sudut menggalakkan penghasilan ni dari segi syariat Islam menggalakkan segala bentuk transaksi kewangan ni. Jual beli disyariatkan, menyewa disyariatkan. Begitu juga disebut oleh Imam Ibn Ashur sebagai contoh bagaimanakah dalam bab pemilikan ataupun penghasilan harta inilah Islam sangat menggalakkan peredaran harta, pergerakan harta itu di kalangan sesama manusia. Ekosistem. Dia tidak berhenti setakat seorang saja. Tapi bila seorang tu melakukan transaksi jual beli, manfaat asal harta pada dia berpindah kepada penjual. Penjual mendapat harta tadi, dia pula dapat kembangkan lagi. Dia dapat beli pula lagi. Ini dipanggil peredaran harta. Islam amat mengambil berat tentang maqasid peredaran harta itu, disebut oleh Syekh Ibn Ashur dengan disebut sebagai ar-rawaju, maqasidur rawaj. Maqasid di segi Islam memastikan harta itu bergerak dan tidak berhenti pada satu pihak sahaja. Baik, itulah begitu juga Tuan Syekh sebut tentang bagaimanakah Islam menggalakkan harta yang ada tu, contohnya tanah. Jangan dibiar kosong. Disuruh kita kembangkan manfaat tanah itu. Sebagai contoh hadis daripada Nabi SAW, ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fa akalahu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidaklah ada seseorang itu ada tanah lalu dia tanam di tanah itu, lalu pokok tumbuh,
yang makan tu burung ke, yang makan itu binatang ke, ataupun yang makan tu akan jadi sedekah pada dia. Jadi harta yang ada Islam suruh dapatkan, hasilkan. Kemudian Islam suruh kita kembangkan, dan Islam suruh kita luaskan manfaat harta tadi. Ini salah satu bentuk bagi penjagaan harta di sudut al-wujud ini, mewujudkan harta, mengekalkan harta dan mengembangkan harta. Itu dari sudut yang kita bagi sudut yang pertama ni, penjagaan harta dalam Islam. Harta tu itu menarik sekali. Contoh yang mudah diberi oleh ustaz tentang tanah tu sendirilah. Kalau kita tak make full use ke tanah tu, manfaatkan rugilah harta yang kita ada tadi. Sedangkan manfaatnya boleh dikembangkan. Pastinya. Kita nak berehat sekejap para penonton, kita nak sambung perbincangan tentang harta ni selepas ini. Rehat sekejap. Jangan ambil mudah tentang penjagaan harta, sebab ini adalah salah satu daripada prinsip maqasid syariah, menjaga harta. Saya lagi masih bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur selaku Timbalan Pengarah Akademi Pemikiran Turath. Ustaz, tadi disebut tentang penjagaan harta dari sudut macam mana kita menghasilkan, createkan harta, inovasikan barangkali. Tapi dalam konteks kali ini pula nak ditanya juga tentang kita jaga harta tu daripada binasa. Daripada disalahguna, disia-siakan. Baik. Silakan. Jadi sebagaimana kita bincang tadi, kita ada sudut bagaimana syariat Islam ni memelihara harta di sudut galakkan kepada mewujudkan harta, menghasilkan harta. Kerana bila dah terhasil dan dah berkembangnya harta kita tadi, kita tengok syariat Islam juga sediakan hukum-hukum dan juga perundangan yang akan menjaga harta yang telah dihasilkan tadi itu daripada hilang, hancur ataupun dibinasakan. Yang paling jelas kita lihat pada hukum yang Allah Ta'ala syariatkan, disebut sebagai hukum hudud kepada pihak yang mencuri. Jika cukup sifat dan syaratnya ditegaskan ataupun diletakkan hukuman adalah potong tangan. Itu sebagai satu, dia panggil az-zajru, bagi satu amaran kepada orang, jangan kamu melampau batas terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Itulah penjagaan harta di sudut pemilikan individu, penghormatan terhadap pemilikan individu yang syariat kita tetapkan. Harta orang lain jangan masuk dekat. Dan Rasulullah juga sebut tentang hubungan kita sesama Muslim, bahkan sesama manusia ni, nyawanya adalah perkara yang dipelihara, dan juga harta. Harta orang lain adalah satu perkara yang terpelihara. Jadi dengan pensyariatan hukum hakam yang melibatkan hukum-hukum jenayah ini, yang akan membuatkan masuk rasa gerun terhadap seseorang yang untuk melakukan jenayah yang melibatkan mengambil harta orang lain secara paksa ataupun secara batil. Bahkan mengambil harta bukan sekadar mencuri sajalah kan. Kita ada mencuri, kita ada yang panggil menipu, scammer hari ini adalah salah satu bentuk mengambil harta orang secara batil. Betul. Jadi syariat kita walaupun tidak ada satu perundangan yang jelas, tapi diberikan kepada pemerintah untuk meletakkan hukuman-hukuman yang untuk menghukum pihak-pihak yang merosakkan harta orang lain dengan jalan yang batil ini. Ini semua adalah satu perkara yang sabit dalam syariat dan juga agama kita. Itu dari sudut penjagaan harta, dari sudut kita boleh sebut sebagai penjagaan dari sudut luaran lah. Adapun dari sudut dalaman, dari sudut pemilik itu sendiri juga, syariat kita, agama kita telah beri panduan bagaimanakah harta yang ada itu tidak boleh disia-siakan. Rasulullah tidak boleh pembelanjaannya itu tentulah nombor satu sekali, janganlah dibelanjakan harta itu pada perkara yang memudaratkan dunia dan akhirat, itulah perkara maksiat. Tidak dibolehkan kita berbelanja pada perkara yang diharamkan oleh syarak. Pasti. Kemudian kita ada lapis yang di bawah pada perkara yang diharamkan itu pula, ada perkara yang dianya harus tidaklah sampai peringkat haram. Tetapi dianjurkan pada kita tidak berlebih-lebihan, tidak membazir. Kita contoh sikitlah musim raya ni. Itulah. Boleh main mercun, bunga api sikit sebanyak. Tapi kalau berlebih-lebihan, belanja sampai 200-300, beli mercun 48 dah. Contoh. Contohnya lah kan, contoh. Itu jadinya bila nak balik raya 2-3 minggu ni, tunggu kira gaji bila nak masuk. Jadi itu contoh-contoh bagaimana Islam beri panduan. Sebab apa? Sebab tu kita tengok Rasulullah SAW sebut tentang soalan di hari akhirat nanti. Soalan tentang umur, soalan tentang tapi bila mai soalan harta ada dua soalan. Soalan lain satu soalan saja, umur apa kamu buat, jasad kamu apa yang kamu buat. Tapi bila harta dua soalan. Min aina iktasabahu, daripada jalan mana yang kamu dapat. Wa aina anfaqahu, dan kepada mana dia belanjakan. Ni soalan ni takkan Rasulullah tidak akan bergerak, tidak akan berganjak,
kaki seseorang anak-anak, melainkan dia dah selesai jawab soalan-soalan ini. Jadi dari sudut itulah Islam pandu pada kita, perbelanjaan harta tu jangan disia-siakan dan jangan dibinasakan, sama ada pada jalan kemaksiatan ataupun kepada jalan yang tiada manfaat. Mungkin tak ada manfaat jelas, tapi sikit sebanyak bagi kegembiraan itu kita terimalah. Tapi bila perkara itu tidaklah sampai peringkat, tapi kesia-siaannya tu jauh lebih besar, maka kita dianjurkan. Hatta perkara yang bermanfaat sekalipun, kita tengok dalam bab makan, dalam bab minum, itu perkara yang ada manfaat untuk kita, tapi Islam anjurkan jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh simpan sebahagian yang kita, keinginan kita itu, contohnya keinginan kita tu kita mampu penuhi 100%. Tapi kita reserve sikit, kita ambil 80 saja. 20 lagi apa yang kita boleh buat? Manfaatnya akan kembali pada umat. Kita boleh sumbangkan, kita boleh beri makan. Sebab itulah kita tengok kalau bulan puasa baru ni pun kan, ketika kita sedang berpuasa tapi kita pun sendiri sedang lapar, Rasulullah anjurkan antara amalan yang paling besar memberi makan. Betul. Maksudnya Islam nak tunjuk kata harta yang kita ada tu walaupun kita sendiri perlu, tapi kita kena ingat juga keperluan orang lain. Itulah jalan yang akan menjadikan harta kita itu terjaga, bukan terjaga setakat di dunia, bahkan membawa ke akhirat. Sebab tu Rasul sebut apa? Tentang yang akan ikut ke kubur 3 pihak, yang balik 2, yang tinggal 1. Yang ikut ke kubur tu keluarga, harta dan amal. Betul. Tetapi yang berbaki tinggalnya amal dan akan balik harta dan keluarga. Maksud harta balik ni harta-harta yang masih berbaki lah. Tetapi ada harta yang telah kita telah sebut kita telah hantar awal. Itu tak balik. Itu kekal bersama dengan kita. Sebab kita lebih awal lagi, kita telah hantar awal itu sebagai bekalan akhirat. Itulah harta-harta yang kita belanjakan pada jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebajikan. Jadi seperti kita sebut tadi, Islam bukan sekadar ada penjagaan terhadap harta dari sudut luaran, pencuri, perompak, penipu dan segalanya. Tapi juga pada dalaman kita, Islam garis pandu kepada kita tentang cara membelanjakan. Sebab itu kita tengok contoh dalam syariat Islam diriwayatkan tentang ucapan Sayyidina Umar tentang pihak-pihak yang menjaga harta anak yatim. Sayyidina Umar kata jangan dibiarkan harta anak yatim itu beku, tidak diuruskan, tidak dikembangkan, tidak dilaburkan ataupun tidak dibelanjakan sehingga dia habis dimakan oleh zakat. Maksudnya jangan kita, walaupun harta itu harta anak yatim, kita perlu simpan untuk perbelanjaan dia, jangan dibiarkan dia habis tanpa dikembangkan. Maksudnya Islam jaga jangan sampai harta kita tu berkurang dan juga habis ataupun dibelanjakan pada jalan-jalan yang tidak sewajarnya. Dia kena sentiasa bergerak lah ke bergerak. Sebab tu yang kita sebut jangan simpan buah bantal. Orang tua dulu sebut jangan simpan buah bantal. Itulah dia. Sebab buah bantal tu dia tak bergerak. Lama-lama anak-anak pun makan. Itulah dia. Tapi kalau simpanan dalam bentuk institusi kewangan moden ni tak berlaku begitu. Sebab apa? Bila kita simpan di tabung haji, bila kita letak di tempat-tempat pelaburan, dia akan berkembang, dia akan digunakan. Sebab itulah zakat juga mengandungi konsep yang sama. Harta tu tak kekal pada seseorang duduk situ, tetapi dia bergerak. Bila bergerak, dia akan bawa manfaat kepada umat. Dari segi bergerak, harta tu akan memulangkan manfaat-manfaat kepada ummah secara keseluruhannya. Lagi best bila kalau penerima zakat tu sendiri dah terima zakat dan wang zakat dan tu dia invest untuk perniagaan dan sebagainya. Dia berjaya keluarkan diri daripada asnaf dan dia pula bayar zakat selepas pada itu. Itu menarik sekali. Ustaz, berbaki beberapa minit lagi ni, mungkin kesimpulanlah daripada perbincangan kita, pentingnya menjaga harta sebagai salah satu daripada prinsip maqasid syariah. Yang sebagai penutup, kita berada pada fasa yang saudara-saudara kita sekarang di Palestin yang diuji dengan kesusahan dan sebagainya. Dan juga kita sendiri boleh jadi sebahagian dari kalangan kita, sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, saudara kita yang mungkin ada keperluan, baru selesai raya, sebelumnya baru selesai musim persekolahan. Jadi kita ingatkan diri kita bahawasanya harta ini pertama sekali dia milik Allah dan Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Dan bila dikurniakan harta pada kita tu, dia sebagai amanah daripada Allah, maka tengoklah sama ada kita nak memanfaatkan amanah itu untuk Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita jaga dengan baik, kita urus dengan baik, ataupun kita akan jadi orang yang dinilai oleh Allah sebagai orang telah mengkhianati amanahnya. Itu yang kita tidak mahulah. Kita minta dijauhkan.
Kita minta Allah Taala beri taufik kepada kita. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berdoa supaya dimurahkan rezeki, diberikan kelapangan, diberi pertambahan rezeki. Tetapi kita ingat segala pertambahan rezeki dan juga kelapangan rezeki itu kita harap ianya menjadi manfaat. Ini yang kita tutup, saya nak tutup dengan hadis Rasulullah SAW tentang apabila mati seseorang anak Adam itu maka terputus. Kecuali 3 kan, anak soleh yang mendoakan, ilmu yang satu lagi apa? Harta yang bergerak, sedekahun jariyah, sedekah-sedekah yang bergerak, yang memanfaatkan umat berjalan sampailah kita mati. Wallahu a'lam. Itu dia. Dan jangan lupa apa Ustaz dia sebut tadi, soalan bocor itulah daripada yang mana Allah akan tanya di akhirat nanti kan, dari mana harta kita tu datang dan ke mana kita manfaatkan, ke mana kita gunakan harta. Ustaz Muhammad Nur Azam Bahadur, terima kasih banyak-banyak atas kongsian. Dapat sama-sama kita ilmu hari ini, kongsi-kongsikanlah ilmu. Siapa yang terlepas boleh tengok balik dekat siaran FB Live kita, insya-Allah. Ustaz Muhammad Nur Azam adalah Timbalan Pengarah Akademi Pemikiran Turah, bersama kita berbicara tentang maqasid syariah menjaga harta. Okey, para penonton, kita rehat sekejap. Jumpa selepas ini, insya-Allah.